panelis dan juga mereka yang menonton. Okey, menuju kepada soalan yang diberikan, saya rasa ada dua bahagian yang kita kena tengok. Satu adalah langkah yang telah diambil oleh pihak kerajaan dan satu lagi kesan. Okey, ada dua bahagian. Satu, langkah yang telah diambil atau inisiatif yang dah diambil. Satu lagi, kesan kepada pemahaman masyarakat. Saya rasa saya nak bawa balik kepada semua kepada model komunikasi paling asas sekali supaya kita tahu duduk letaknya kerajaan dan juga kita sebagai masyarakat. Okey. Dalam model komunikasi, sama ada yang klasikal sampailah yang contemporary, ada dua elemen yang paling penting yang di-highlightkan oleh para scholars. Yang pertama adalah elemen penghantar ataupun sumber. Elemen kedua adalah penerima. So dalam konteks ini, government sebagai sumber, okay, government di sini maksudnya KKM dan juga termasuklah CITF, iaitu sebuah jawatan kuasa ataupun tim bertindak yang diketuai oleh YBKJ. Okay. So government dalam konteks ini, saya percaya mereka mempunyai dua matlamat utama, iaitu pertama adalah untuk memaklumkan mengenai vaksin. Okey, tapi dia tak berhenti dekat situ. Memaklumkan saja tidak mencukupi. Satu lagi adalah meyakinkan. Okey, to persuade. Meyakinkan masyarakat untuk menerima vaksinasi. Maksudnya di sini adalah komunikasi yang kerajaan sedang lakukan ini adalah yang berkenaan dengan perubahan sikap. Sikap adalah mental state, okey, persepsi dan sebagainya. Dan kedua adalah behavior. Sebab kadang-kadang ada orang dia mempunyai sikap yang positif terhadap vaksinasi tapi dia tak pergi pun vaksin. So itu behavior. Okey. Dan kalau kita lihat realiti yang ada pada hari ini, saya yakin kerajaan telah gunakan hampir keseluruhan platform komunikasi utama yang ada dan ia datang dalam pelbagai bentuk. Ini ada satu kajian yang dilakukan oleh Arina Anis tahun 2020 dan pasukannya, dan beliau menyatakan bahawa kerajaan communicate dengan baik semasa pandemik bermula dan ia membantu kepada pemahaman masyarakat terhadap pandemik itu sendiri. Kerana kalau kita bercakap pasal isu vaksin ni, kita kena lihat keseluruhannya, pandemik sekali, sebab dia berkaitan antara satu sama lain. Persepsi masyarakat terhadap pandemik, keseluruhan pandemik ni akan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap isu vaksin. Okey, kalau kita tengok satu persatu langkah-langkah yang telah diambil oleh kerajaan, kita boleh lihat di dada-dada akhbar sama ada online ataupun offline, pelbagai maklumat mengenai vaksinasi, kandungannya, penciptanya dan sebagainya, pandangan pakar, kolom yang khas untuk vaksinasi. Dan kalau kita lihat pada media penyiaran seperti televisyen, isu vaksinasi datang dalam pelbagai bentuk, dalam bentuk berita, dalam bentuk pesanan khidmat masyarakat. Even kita punya Dr. Jamilah Mahmud sendiri yang appear dalam pesanan khidmat masyarakat. Maksudnya ada pelbagai platform dan pelbagai bentuk aktiviti komunikasi yang sedang dijalankan oleh kerajaan, dan ia menyentuh pelbagai topik lah, macam Dr. Liana dan Dr. Amirul katakan tadi. Ini sangat jelas kerajaan telah menunjukkan tentang pelancaran program imunisasi kebangsaan, upacara pengambilan vaksin oleh PM sendiri, bagaimana vaksin sampai daripada luar negara, bawa masuk ke sini dengan pack yang khas dan diiringi oleh pasukan keselamatan. Dan ini sedikit sebanyak saya yakin menambahkan keyakinan kepada masyarakat dan pada masa yang sama menjawab kepada spekulasi yang mengatakan vaksin ini adalah kebanyakan urusan vaksin ini adalah dilakukan secara rahsia. Tapi ini telah dibatalkan, telah dibatalkan oleh langkah kerajaan dengan menyiarkannya secara live. Begitu juga kalau kita tengok digital, komunikasi digital, pelbagai website. Kalau pergi dekat website KKM, kita boleh jumpa berpuluh-puluh, malah mungkin ratusan material mengenai vaksin dan juga pandemik. Facebook, Twitter, Instagram, pelbagai bentuk infografik dapat ditemui di sana yang mengenai vaksinasi.
Dari satu sudut, saya percaya kita dapati kerajaan telah melaksanakan banyak usaha dalam menyampaikan maklumat mengenai vaksin ini. Transparency, consistency dan juga quick action. Okay? Penting dalam memaklumkan masyarakat dalam situasi krisis yang kita ada pada hari ini. Dan setakat ini alhamdulillah saya rasa sejak bermula pandemik daripada awal tahun lepas sehinggalah ke saat sekarang belum ada lagi kesalahan ataupun major event yang boleh mencetuskan sub-krisis yang boleh memarahkan keadaan. Jadi tahniahlah untuk kerajaan dari segi itu. Okey, elemen kedua kita lihat kepada kita sendiri, kepada anggota masyarakat kita sendiri. Okey, macam saya nyatakan tadi, secara umum kerajaan telah melakukan pelbagai usaha. Tetapi kenapa masih kita dapati banyak golongan yang macam Dr. Amir kata tadi lah, anti vaksin, ada yang masih ragu-ragu dan ada juga yang masih keliru dengan perkara-perkara asas. Mereka tak tahu pun nak bezakan ubat dan vaksin. Dia tak tahu pun nak bezakan konsep merawat dan juga mencegah. Okey. Jadi mesti ada something yang boleh kita jelaskan di sini berdasarkan teori yang telah dijelaskan oleh para sarjana. Dan salah satu faktor yang boleh saya kongsikan di sini adalah faktor noise dalam communication model tadi. Di antara maklumat iaitu sumber dan penerima kita, di tengah-tengahnya akan ada berlakunya noise. Ini adalah salah satu faktor, dan noise ni pula ada macam-macam bentuk. Dalam bentuk bahasa, sebagai contoh jargon. Contohnya kalau kerajaan menggunakan jargon dulu masa bermulanya pandemik, ada komplain mengatakan kerajaan menggunakan terlalu banyak jargon, contohnya cluster, because cluster ni perkataan yang bukan perkataan harian masyarakat Malaysia. Jadi ada kekeliruan di situ. Tapi saya rasa KKM sudah jelaskan kenapa perlu menggunakan jargon yang tertentu, kerana ia tidak ada galang ganti dengan perkataan yang lain yang boleh membawa kepada salah faham. Okey. Dan noise yang kedua, psychological noise. Okey, psychological noise ini yang paling bahayalah. Psychological noise ni sebab dia susah nak kita nak ubah. Okey, dia telah terbentuk, okey, dah telah terbentuk dalam pemikiran kita, dipanggil skema. Okey, skema ni adalah keadaan mental kita. Contohnya apabila pihak anti vaksin kerap menyalurkan maklumat-maklumat yang palsu kepada kita dan kita tak ada kemahiran untuk menganalisis dan kita percaya bulat-bulat dan dia membentuk kepada pemahaman kita terhadap vaksin. Ini psychological noise. Okey. Dan juga gangguan daripada pihak yang menolak ataupun yang ragu-ragu terhadap vaksin ini, dia datang dalam pelbagai bentuk. Okey, bentuk pertama fake news. Dia akan share berita yang tidak sahih berdasarkan fakta yang tidak sahih. Dan yang kedua, mereka ada juga kongsi artikel ilmiah, tetapi artikel ilmiah itu tidak kena konteks. Okey, dan juga caranya mereka publish dalam jurnal-jurnal yang tidak mendapat tempat di kalangan sarjana. Tetapi malang sekali masyarakat kita tidak dapat membezakan mana satu artikel ilmiah yang betul ataupun yang tidak betul. Jadi ini adalah salah satu taktik mereka yang menolak vaksin. Yang seterusnya, emotional appealing. Tadi Dr. Amirul ada highlight kekuatan emotional appealing ni dalam mempengaruhi manusia. Dulu masa zaman propaganda perang dunia kedua, mereka membincangkan banyak mengenai kekuatan emotional appealing ni. Contohnya kalau dalam konteks hari ini, selalunya kalau kita tengok dekat komen tu, dia contohnya, sanggupkah anda melihat ibu anda dimasukkan racun ke dalam badannya? So ini adalah contoh-contoh emotional appealing. Kita ada perikatan rasa dengan ibu kita, so dia tahu how to attack. Dan benda ni boleh dijelaskan melalui pelbagai cara. Contohnya psychoanalytic theory boleh menjelaskan bagaimana emosi boleh mengawal kita punya fikiran, okey, dan kesedaran. Okey, dan cara yang seterusnya yang paling popular adalah fallacy, okey, logic, fallacy dalam reasoning, okey, kesalahan di dalam berhujah. Okey, contoh yang paling popular jenis fallacy ada banyak jenis. Antara jenis yang paling popular diutarakan oleh pihak ini adalah ad hominem, okey, iaitu menyerang sumber maklumat dan bukannya membalas dengan fakta. Okey, sebagai contoh ayat yang dikeluarkan,
buat apa aku nak dengar cakap doktor daripada WHO. Okay, so di sini dengan jelas nampak dia bukan menyerang fakta yang dikeluarkan oleh doktor tersebut, tetapi dia menyerang peribadi doktor tersebut. Dia kata doktor ini bekerja untuk WHO. Dan contoh fallacy yang kedua adalah yang sering digunakan adalah red herring, iaitu mengalihkan isu. Okay, contohnya daripada habiskan duit kat vaksin berjuta-juta, berbilion, lebih baik bagi dekat rakyat yang hilang kerja masa pandemik. Okay, so ini pengalihan isu, bukannya perlawanan fakta. Dan yang ketiga, seliping antara ciri utama dalam teori ini adalah dia menyatakan tentang persepsi. Okay? Katanya kalau seseorang tu dia merasakan tahap kesihatannya okey secara umum, maka dia tidak akan ambil vaksin. Okay? Dia tidak akan ambil vaksin. Okay? Jika dia merasakan COVID-19 ini tidak bahaya, maka beliau tidak akan ambil vaksin. Jadi ini adalah sangat bahaya, pemahamannya sangat bahaya apabila sesetengah influencer dalam social media pada hari ini cuba mengatakan bahawa COVID-19 ini tidak bahaya, hanyalah semua biasa dan sebagainya. Jadi menurut model ni, inilah antara punca-punca kenapa orang tak nak ambil ataupun tak nak pergi vaksinasi. Okay? Jadi saya rasa ini adalah satu kesalahan yang serius apabila influencer di media sosial hari ini mengatakan, meremehkan tentang tahap kebahayaan COVID-19 ni. Dan faktor yang akhir sekali. Okay? Kita perlu ingat apabila sesuatu teknologi ataupun maklumat ditemui dan kita nak salurkan kepada masyarakat, penerimaan itu akan berlaku secara berperingkat. Dalam komunikasi, sarjana ada kaji mengenai isu ini dan dia menggunakan diffusion of innovation theory, iaitu kadar penerimaan masyarakat terhadap suatu teknologi dan bagaimana mereka menerima. So dia akan berlaku secara berperingkat. Maknanya bila hari ini kalau kita tengok ada orang yang masih ragu-ragu, tak apa, kita bagikan penjelasan lagi sebab dia mungkin akan menambah kefahaman dia dan mungkin dia akan menerima secara berperingkat. Okay, so kesimpulan kepada soalan Dr. Kamul Zaman tadi, saya rasa secara umum saya rasa kerajaan telah mengambil banyak langkah dan inisiatif yang baru, yang segar, menggunakan pelbagai platform. Tapi kalau kita nak bercakap mengenai impact dia secara ilmiah, impact dia secara akademik, kajian perlu dilakukan. Kajian perlu dilakukan secara teliti bersamaan dengan sampling yang mewakili masyarakat Malaysia lah, baru kita boleh bagi rumusan sama ada langkah ini telah berjaya ataupun sebaliknya. Okey, Dr. Terima kasih, Dr. Amir. Okey, sangat orang kata informatif juga.